Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah SWT firman lagi dalam surah Fatir ayat 28, sesungguhnya orang yang takut di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang berilmu. Atau dalam kalimah yang lain, ulama. Ulama tu tuan, kita pun boleh jadi ulama. Tak semestinya belajar. Kita belajar ni insya-Allah. Ulama ni orang yang tahu dari segi agama. Takkan kita tak tahu. Kita jadi ketua rumah tangga, kita wajib tahu macam mana kita nak mengemudikan rumah tangga kita tanpa ilmu. Macam mana kita nak cari rezeki yang halal tanpa ilmu. Nah, rezeki yang halal ni payah nak cari, tapi nak jadi haram senang je. Kan? Kita punya cari sehari-hari nak cari rezeki yang halal, tiba-tiba jadi haram. Mudah nak jadi haram. Tapi kita kena belajar insya-Allah. Nak belajar ni pula tuan-tuan bukannya masa 2 hari, bukan masa 3 hari. Kan? Yang mereka lama-lama ulama-ulama tu puluh-puluh tahun belajar. Belajar dan mengajar, belajar mengajar, insya-Allah Allah Taala bagi. Dan kita juga, dan Allah SWT kata, Nabi kata, jadilah kun yang pertama orang yang mendengar, yang kedua orang yang mengajar, yang kedua orang yang belajar, dan yang ketiga orang yang mendengar. 3 golongan inilah yang dilindungi atau berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mengajar, kalau kita tak belajar, kita tak mendengar juga, yang orang keempat tu tak ada dah. Tak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi isnataini. Tidak boleh berhasad dengki kecuali dalam 2 perkara. Kita nak berhasad dengki ni tak boleh kecuali dalam 2 perkara sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Rajulun atahu Allah malan. Lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta yang banyak, dan dia telah menggunakan harta tu fi sabilillah, atau guna harta tu untuk kebaikan agama, bagi sedekah, sumbangan, bakserah, apa sekali bagi makan orang miskin. Berguna harta dia baik, maka kita boleh berdengki dengan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kita lebih daripada dia. Bukan nak curi harta dia tak. Kita berdengki, kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala bagi lebih lagi pada dia. Mudah-mudahan kita boleh buat apa yang dia buat. Yang kedua, orang yang ilmu, orang yang berilmu, maka kita boleh berdengki dengan dia. Dengki ni apa? Bukan nak bunuh dia, bukan nak menghilangkan ilmu dia, tapi kita belajar, kita berdengki untuk menambahkan ilmu kita. Kita sama-sama nak berlumba dengan dia. Kalau boleh nak jadi lebih daripada dia. Kalau boleh nak jadi lebih daripada Ustaz Izzadrul ke apa semua sekali kan. Itu rancangan ataupun kita cita-cita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Yang mana kita rasa sikit tentang ilmu, maka kita kena cari. Anak-anak kita kat rumah kita kena bagi. Di sekolah dah bagi dah, tapi bagaimana kita? Mudah-mudahan kita dengar sikit sebanyak tiap-tiap hari mengajar kat Ustaz Maya kat surau kita ni, kita dengar, kita ambil satu manfaat. Kita jangan tengok ustaz tu siapa, kita tengok apa ilmu dia bagi kat kita. Ilmu dia, ada setengah ustaz tu gelak, tak apa, itu metodologi dia, tapi kita ambil ilmu, apa ilmu dia, dan kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita bagi kepada saudara kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit, nak dapat ilmu dia tu, nak lekat ilmu ni, kita dengar berjam-jam, tapi nak lekat ilmu ni bukan semua tu dekat dalam hati kita. Kadang-kadang sikit 1% baru dekat. Kadang-kadang orang sebut bab sabar, mengaji bab sabar, macam mana nak sabar. Orang marah kita kena tahan. Sifat Nabi ni sifat dia kana khuluquhul al-Quran. Sifat Nabi ni adalah Al-Quran. Kita tak cerita sifat Nabi, tapi kita nak ambil sikit pun tak lekat dalam hati kita. Kita rasa orang maki kat kita, kita nak marah, merah telinga. Orang komplain kita sikit, orang komen kita sikit tentang kita, kita dah merah telinga. Kita mengaji bab sabar, habis buku, satu tebal buku bab sabar saja, tapi nak amal tu. Sebab itulah mudah-mudahan, tapi kita kena belajar juga. Mudah-mudahan Allah SWT bagi sikit, apa yang dalam kandungan sikit dalam hati kita dah cukup dah. Begitu juga disebut minggu lepas, kita belajar, kita mengaji atau saya sebut tentang solat malam, qiyamul lail. Kita bercakap lagi dan lagi insya-Allah. Dan kita juga dengar, setiap kali dengar yang mana kelebihan sembahyang waktu malam. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kami akan bagi kamu kata-kata yang hikmah.
Kata-kata yang berat, ya hikmah. Orang dengar cakap kita, orang tak sakit hati. Itu. Kalau orang dengar cakap kita boleh berubah sikit. Orang dengar cakap kita rasa tenteram. Itu kaulan sakila. Ni orang dengar cakap kita mai pedih hati. Simpan lama. Kalau kita duduk berjiran sikit di sini jiran sikit. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dengan kodrat yang kita ada ni, masa yang kita ada walaupun tak panjang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya kekuatan kita untuk amal apa ilmu yang kita ajar. Dan tak semestinya di surau ni, kalau di surau lain pun kalau ada majlis ilmu kita pergi, tak ada masalah. Asalkan ada majlis ilmu, kita rasa tak sesuai dengan ustaz ni mengajar, kita cari ustaz lain, tak ada masalah. Asalkan kita belajar. Begitu juga dalam kerja harian kita ni Allah SWT suruh kerja Allah Ta'ala suruh. Ini sunnatullah. Untuk dapat satu benda kita kena kerja, kena usaha. Tapi janganlah kerana kerja kita tinggal kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita tinggal sembahyang kita. Sembahyang kita penting. Kepala punya amalan adalah sembahyang. Selepas syahadah pun rukun iman yang kedua, rukun Islam yang kedua, selepas syahadah kita mendirikan sembahyang. Sembahyang ni penting tuan-tuan. Jangan kita ambil mudah. Anak kita kena suruh sembahyang. Anak kita malas taruh mana pun kita suruh. Kecil rasa umur 10 tahun pun kita suruh juga sembahyang. Mudah-mudahan nanti dia besar, nanti dia terbiasa dengan sembahyang, dia akan sembahyang. Kita kena latih pada awal. Perkara besar ni tuan tentang sembahyang ni, bukan perkara kecil. Perkara yang akan disoal dalam kubur mula berkaitan dengan sembahyang. Kalau sembahyang kita gagal, bermakna kita telah gagal mendidik anak kita untuk sembahyang dengan elok. Walaupun anak kita dapat 5A dalam UPSR, 10A PMR, banyak A pun dalam peperiksaan, tapi gagal. Depa tak sembahyang, maka bererti pendidikan kita telah gagal. Kan? Ada seorang sahabat saya kan yang dah tua dah pencing cikgu. Pencing cikgu sekolah lama. Masa buat camp dekat pada menara, masa buat camp solat, dia telah datang kat saya kata, "Ustaz, saya ni saya gagal. Saya gagal lah didik anak saya." Saya faham dia orang kaya, duit banyak kan. Tapi dia kata saya payah nak suruh anak saya sembahyang. Payah sangat, dia peniliak sungguh nak sembahyang. Dia kata dia gagal. Saya kata kat dia, saya senyap. Dia kata merasai diri dia gagal. Mungkin dia telah dengar ceramah ataupun tazkirah di surau-surau mana-mana tentang berkaitan sembahyang, dia terasa dengan sendiri dia bahawa kemungkinan dia dah gagal dalam mendidikkan anak-anak. Walaupun dia boleh bagi duit, harta, bagi pakaian, makanan, tapi rasa gagal dalam memberi pendidikan, khususnya pendidikan agama. Kita kena fikir tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kudrah pada kita ni kita boleh amalkan. Kita sambung dengan hadis Ka'ab yang hari tu. Ka'ab bin Malik. Anak dia nama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ni kita baca dari tu. Ni saya tulis bahasa Melayu sikit. Ini terjemahannya. Qala Ka'ab kata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna zalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyu min Allah. Ka'ab kata sedikit sahaja mereka yang tidak menyertai peperangan tersebut dengan sangkaan ia dapat melindungi daripada pengetahuan Rasulullah disebabkan wahyu tidak turun. Maksudnya pada macam ni. Ka'ab kata sebelum untuk mereka yang sanggup pergi peperangan Tabuk ni, hanya sedikit manusia yang sahaja yang tidak menyertai peperangan. Sebab yang mereka tidak menyertai peperangan, dia dengan sangkaan dia kata Rasulullah tak nampak. Rasulullah rasa, oleh kerana kita sebut minggu lepas, Ka'ab kata mereka ramai, jumlah orang Islam ni untuk menyertai perang Tabuk ni ramai. Oleh itu orang yang tidak pergi ke peperangan ni dia rasa mudah-mudahan oleh kerana ramai tadi kita tak pergi seorang pun Rasulullah tak tahu dah. Yang agak macam tu. Sebab dia kata dia nak cari excuse, alasan kenapa dia tak nak pergi menyertai peperangan Tabuk. Kita kena ingat peperangan Tabuk ni merupakan cabaran pada orang Islam.
Sebab apa? Sebab dia berlaku yang kedua tu, ketika Rasulullah bersiap sedia untuk berperang, buah-buahan di ladang masak. Maksudnya taman, apa tu, ladang-ladang taman pada masa itu sedang masak. Mereka bisnes taman ni memang masak dah, buah taman. Dan apabila buah taman masak, seruan Rasulullah supaya ajak manusia ni beri peperangan, maka Ka'ab kata aku terpesona dengan buah-buahan tadi, ladang-ladang aku. Jadi aku rasa malah nak pergi nak uruskan ladang dia tadi, ladang tamar, maka aku tak nak pergi. Dalam hati dia, ini seorang sahabat Nabi yang ceritanya dia telah dia dah meninggalkan peperangan Tabuk. Aku terpesona dengan keindahan ladang tersebut. Walaupun begitu, Rasulullah dan sahabat tetap buat persiapan untuk berperang. Rasulullah dah buat persiapan dah berperang ni, nak pergi perang Tabuk. Semua kaum muslimin dah bersiap-siap dah. Tapi dia ni, Ka'ab bin Malik ni, salah seorang ni, dia rasa buah tamar dia masuk kat kebun, siapa nak urus? Buah tamar dia kat kebun, siapa nak urus? Dia rasa lepas tu aku mula bergerak bersama mereka, tetapi aku pulang seketika. Dia pergi dah sekerat. Dia masuk dalam jemaah tu, nak pergi dah. Lepas tu kadang dia terfikir macam mana buah tamar dia di ladang. Lepas tu dia balik sat. Dia balik nak urus. Dia nak urus pun tak siap juga, dia kata. Aku pulang seketika untuk menyelesaikan hajat, tapi tidak juga selesai. Ini cerita ujian yang Allah SWT bagi kepada sahabat. Dikala Rasulullah ajak sahabat-sahabat untuk berperang, dikala itulah ladang-ladang tamar telah masuk. Ujian. Kita nak pergi berperang, kadang-kadang kita takut kat bini kita kan. Nak pergi jauh sikit pun kita bini kita tak bayar pergi, kita pergi makan lah malam ni. Walaupun ada ustaz mengajar, sedap kita nak pergi dengar, tiba-tiba bini kita kata tak payah bang, kita pergi makan lah malam ni. Nak pilih yang mana? Nak pergi dengar ustaz mengajar ke ataupun nak pergi makan? Itu tepuk dada, tanya iman, tanya ilmu. Itu nak ilmu. Ini saya baca terjemahan. Wa aqulu fi nafsi, maka dia kata dalam hati dia, ana qadirun ala zalika idza aratu. Aku mampu. Aku berkata pada diriku, aku sempat untuk bersama mereka jika aku mahu. Dia pulang rumah seketika. Lepas tu dia rasa sempat kot. Memang sempat nak pergi ni, memang sempat, tapi dia buat kerja nak habis kerja di ladang dia dulu. Hingga kan dia, aku masih melengah-lengahkan walau mereka telah maju ke hadapan. Aku belum membuat persiapan lagi. Kemudian aku balik ke rumah sekali lagi, kali kedua untuk selesaikan masalah ladangnya. Aku masih berkeadaan begitu sehingga Rasulullah dan sahabat sudah bergerak jauh ke tempat peperangan. Mula-mula dia balik, dia pergi bersama Rasulullah. Lepas tu dia tengok ladang dah, dia balik nak selesaikan ladang dia. Tak selesai juga taman dah, dia kata. Lepas tu dia pergi sekali pula, kali kedua dia balik sekali. Hingga kan Rasulullah sambil dah berjalan dah. Apabila sampai ke tempat sana, aku masih keadaan begitu sehingga Rasulullah dan sahabat-sahabat sudah bergerak jauh ke tempat peperangan. Ini nak cerita cabaran sahabat dulu yang terima sebelum pergi peperangan. Fahamamtu an artahila fa adrikhum. Jika aku mahu, aku akan mengejar mereka dari belakang. Niscaya aku dapat berbuat demikian. Dia punya fahamam tu, maksudnya dia nak hasrat dia lah. Apabila dia duduk kat rumah kat ladang dia kata sempat nak pergi ni, sempat nak kejar, memang sempat lah dia. Itu cita-cita dia, angan-angan dia lah. Faya laitani fa'altu, alangkah baiknya jika aku dapat buat. Summalam yuqaddir zalika li, sebenarnya aku tidak boleh buat sedemikian. Maksudnya dia angan-angan dia nak pergi kejar Rasulullah. Dia kata dah memang cepat dah nak pergi. Tapi dia kata dalam hati dia pula, dia kata kalau alangkah bagusnya jika dapat buat demikian. Bermakna dia tak dan. Memang dia tak dan. Alangkah baiknya jika hasrat itu, tapi ia tidak terjadi. Maksudnya dia tak dan, dia tertinggal. Memang dia tinggal dalam peperangan Tabuk. Maka dia dah tinggal. Apabila tinggal, dia keluar ke Madinah, dia tengok Rasulullah tak ada dah. Memang jauh dah. Maka aku mula terfikir, jika aku keluar dari masyarakat selepas pemanggilan Rasulullah, malaikat aku dilabelkan sebagai seorang lelaki munafik atau lelaki yang diberi keuzuran kerana aku lemah. Dia bagi keuzuran. Dia terfikir, malulah nak keluar ni. Dah tinggal Rasulullah, tinggal jauh dah. Rasulullah tinggal jauh dah. Lepas tu dia nak keluar di Madinah. Di kawasan Madinah tu ada berapa orang yang tak keluar di Madinah? Memang ada. Tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi saja, tak ikut Nabi. Ini adalah orang-orang munafik.
Dan dia pun takut jika dia dilabelkan sebagai seorang munafik. Kenapa? Kerana dia telah mendahulukan kerja dia, dengan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggilan jihad peperangan Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut namaku sehingga tiba di Tabuk. Rasulullah apabila sahabat disebut, maka dia tanya. Rasulullah baru teringat kat dia. Baginda bertanya. Baginda bertanya Nabi, baginda Rasulullah tanya orang di sahabat-sahabat yang lain, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa di mana Ka'ab bin Malik ni? Tak sampai-sampai lagi. Rasulullah tanya. Maka faqala rajulun min Bani Salamah. Maka jawab seorang lelaki Bani Salamah ni, wahai Rasulullah, habasahu burdah. Wahai Rasulullah, beliau telah dilekakan oleh pakaian baru. Wan nazru fi atfiyah, dan telah dilekakan oleh pemandangan berkaitan dengan ladang tamar dia tadi, kurma dia tadi. Dia adalah dilekakan. Ini orang sahabat Nabi juga kata kat dia. Maka faqala lahu Muaz bin Jabal, ini sahabat Nabi yang besar. Muaz kata, bi sama qulta, celaka apa yang kamu kata. Dia kata ke orang Bani Salamah tadi. Wallah, demi Allah, dia kata, Muaz bin Jabal kata, wallah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira, kami tidak tahu tentangnya kecuali semua perkara yang baik. Maksudnya Ka'ab bin Malik ini, dia tak pernah, orang kenal dia tak pernah buat benda-benda jahat. Ma fa'altu ma alimna alaihi illa khaira, kami tak pernah dengar, tak pernah cerita tentang dia kecuali benda yang baik saja kami dengar. Maksudnya inilah sahabat sebut, memang sahabat tu sebut dia leka betul, tapi backup, seorang sahabat backup dia Malik, dia kata Ka'ab bin Malik, dia kata kami tak dengar. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah diam. Rasulullah diam. Maka dalam ketika tu Rasulullah nampak dari jauh. Fabainahu ala zalika ra'a rajulan mubyaddan. Maka dalam keadaan jauh tu, maka Rasulullah nampak seorang lelaki pakai jubah yang warna putih. Warna putih, pakai yang warna putih. Maka Nabi kenal. Dalam warna putih tu Nabi, sebab kalau kita tengok di jalan raya waktu panas, kita panggil apa tu, yang nampak seperti air kan. Di sebalik air tu ada seorang lelaki yang berpakaian baju putih. Maka Nabi kenal. Qul Aba Khusaimah, adakah dia tu Abu Khusaimah? Faiza huwa Abu Khusaimah Al-Ansari. Apabila sampai tu memang betul. Rasulullah ingat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tu berapa orang lain mai. Lepas tu dia cerita, Ka'ab cerita, faiza huwa Abu Khusaimah Al-Ansari wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'in tamrin hina lazamahu al-munafiqun. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Khusaimah yang telah sedekahkan secupak tamar kepada dalam masa untuk berperang. Dia sedekah secupak tamar yang mana perbuatan dia telah dipelekehkan oleh orang-orang munafik. Hang tak ada duit, hang tak ada duit, simpan kat rumah sudah. Tapi dia bagi juga sedikit buah tamar saja, secupak. Soal ini satu gantan tamar untuk dibagikan dalam peperangan Tabuk. Perbuatan dia tadi, orang munafik kata apa? Anda tak ada dah untuk keluarga, bagi untuk keluarga sudah. Bagi keluarga ni, bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa ya? Simpan jelah. Itu untuk keluarga. Sebab itulah dia tak kenal. Walaupun dia yang paling sikit bagi sumbangan dalam peperangan. Sebab itulah sumbangan sahabat-sahabat Nabi penting dalam mengendalikan satu peperangan. Yang mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq semasa dalam satu peperangan, dia tinggal, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal pada keluarga kamu? Aku tinggal Allah dan Rasulnya sahaja, dia jawab. Semua harta dia telah bagi kepada Rasulullah untuk menyertai peperangan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun tak dapat sedekah tuan, kalau dapat RM10 kita bagi sikit dah cukup dah. Kita bagi untuk surau, kita bagi tengok orang miskin, tengok di sekolah budak yang rasa di sekolah tengok mai sekolah, tanya dia makan lagi, tak makan apa-apa, ayah tak bagi duit. Mak ada, mak tak ada dah, duduk dengan ayah. Kalau orang macam tu kita patut aulakan bagi kepada mereka. Janganlah sedekah kita bagi kepada kawan-kawan kita. Kawan-kawan sebab apa? Untuk bagi. Kalau kita bagi kat dia, ada something kita dapat.
Tak boleh macam tu. Kita orang yang macam ni lah yang kita patut cari, dalam rumah, dalam masyarakat kita, orang yang ataupun ibu tunggal yang susah, macam ni lah kita kena bagi pada mereka, bagi tolong. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, orang munafik tadi, orang munafik ni orang Islam lah, dia munafik. Dia saja-saja berpura-pura masuk Islam, ataupun iman dia tak percaya tentang sesuatu, dia munafik. Dia berpura-pura saja masuk Islam, dan dia pura-pura saja pergi sembahyang. Tengok orang pergi sembahyang, dia pergi sembahyang. Masa di zaman Madinah, orang munafik ni dia tak pergi sembahyang isyak dan subuh. Sebab apa? Sebab isyak dan subuh ni gelap, Nabi tak nampak. Dia sangka Nabi tak nampak dia. Munafik macam tu. Maghrib cerah lagi kan, maghrib cerah lagi, isyak gelap lah, maghrib tak pergi. Itu munafik. Dia takut, dia dia nak berselindung. Dia pergi sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Jumaat happy. Kita pun ukur lah dengan kita kan, adakah kita di mana kita. Kita bercakap di sini, saya pun bercakap di sini kan. Tapi amalan macam mana? Sebab dakwah yang paling penting ialah dakwah bilhal, dengan akhlak, bukan dakwah dengan cakap. Cakap ni semua orang bercakap. Saya letak ustaz mai sini boleh cakap lah. Baca kitab terjemahan cakap. Tapi di sebalik akhlaknya teruk. Ilmu dah ada, kemahiran dah ada, akhlak tak ada. Orang tengok kita teringat benda lain. Orang tengok kita tengok bola. Orang tengok kita teringat kedai kopi. Dia ni kalau tak ada kat kedai ni memang tak meriah kedai. Tu dia, tuan-tuan. Orang tengok kita ingat masjid, alhamdulillah. Dia ni kaki masjid ni, kalau tak ada dia tak azan. Tu tanda-tanda. Tapi kita dah capai tak, kita kena usaha, tuan-tuan. Orang label kita, dia ni kaki dam. Duduk kat kedai lah, dam berapa kali haji kan, haji kan. Tiap-tiap musim haji. Maka kata Ka'ab, qala Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani Basri. Maka apabila telah dengar Rasulullah balik daripada peperangan Tabuk, dia tak pergi peperangan Tabuk. Apabila dia telah dengar dalam peperangan Tabuk Rasulullah balik dah, maka dia rasa sedih, dia rasa takut. Fatafiqtu atazakkaru kadhbu. Aku mula berfikir nak berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bagi excuse, nak bagi alasan kenapa dia tak pergi ni. Dia nak bagi apa? Masa tu ramai juga orang munafik tak pergi, tak pergi peperang. Salah seorang dia. Maka dia berfikir, dia dengar Rasulullah balik ni, dia terfikir macam mana lah dia nak bagi alasan kepada Rasulullah, perbohongan, dia nak bagi. Wa aqulu bima akhruju min saqati ghadam. Bagaimana aku nak membuang, aku nak mengurangkan marah Rasulullah terhadap aku ni. Macam mana dia nak buat Rasulullah supaya Rasulullah tak marah kat dia. Wasta'inu ala zalika bikulli zi ra'yin min ahli. Maka aku minta pertolongan daripada kaum kerabat tentang pendapat. Nak cari pendapat, apa pendapat kamu, nak bagi, nak cerita kepada bagaimana pada Rasulullah. Ada alasan tak? Tolong bagi alasan sikit macam mana nak cerita kat Rasulullah supaya saya ni tidak dimarahi oleh Rasulullah. Maka dia tanya pada ahli keluarga dia. Maka ahli keluarga dia kata apa? Inna Rasulullah qad azallu qadiman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni memang sifat pemaaf. Hampir minta maaf ya nah. Itu orang munafik. Rasulullah memang sifat pemaaf. Rasulullah memang tak marah. Rasulullah dengar alasan. Itu ciri-ciri kepimpinan. Bukan mari cari alasan. Bukan pemimpin ni kalau mari lambat, kita cari alasan. Kenapa mari lambat? Tak. Dengar dulu alasan kenapa dia mari lambat. Itu pemimpin yang baik. Kita ni pantang tengok pekerja mari lambat, kita marah terus. Lambat buat apa? Lena. Dengar dulu. Kita mendengar apa yang dia nak bagi tahu kat kita. Rasulullah dengar. Rasulullah memang bagi pemaaf. Rasulullah bagi kemaafan. Hatta araftu anni lam anji minhu syai'an abada. Maka apabila Rasulullah sampai, mula-mulanya dia nak buat bohong nak membohong pada Nabi. Apabila Rasulullah sampai betul-betul dia rasa bersalah kalau dia bagi buat pembohongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'tu sidqa. Maka aku kumpul, aku nak jadikan kejujuran. Maksudnya dia nak berlaku jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka fa asbaha Rasulullah qadiman, Rasulullah balik, wa kana iza qadima min safarin bada bil masjid. Ini sunnah Nabi. Apabila Nabi sampai daripada musafir, daripada perjalanan jauh, Nabi bermula di masjid. Nabi sampai ke masjid, sunnah Nabi. Apabila kita balik kampung, contoh kita pergi kampung, ini sunnah orang buat tak buat lagi kau. Sunnah Nabi, apabila kita musafir dan kita balik, tempat yang awal kita singgah ialah masjid. Kita sembahyang 2 rakaat, maka Nabi sebut faraqa'a fihi raqa'ataini. Maka Nabi pun rukuk atau sembahyang 2 rakaat di masjid itu. Masjid Nabi lah. Itu sunnah. Apabila masuk dalam peperangan balik dalam musafir dan Nabi terus ke masjid, sembahyang 2 rakaat. Kita pun boleh buat sunnah. Apabila kita balik dalam musafir mana-mana, PKL, kita tinggal kita rumah lama-lama, kita balik, jangan balik kat rumah kita dulu. Kita singgah mana-mana, singgah surau kita lah boleh. Tak ada masalah. Sembahyang 2 rakaat baru kita balik. Itu sunnah Nabi. Kadang-kadang pun saya tak terbuat juga. Tapi sunnah saya kena cakap. Buat tak buat lain kira. Itu sunnah. Kalau orang tanya, sunnah. Ambil kat mana hadis? Hadis Ka'ab bin Malik. Hadis 21. Hadis ke-21, hadis Ka'ab bin Malik, Riyadhus Shalihin. Cari. Kita mana kita hafal dah. Itu hujah. Summa jalasa linnas. Kemudian Nabi duduk bersama dengan manusia. Falamma fa'ala zalika ja'al mukhallafun ya'tadhiru ilaihi wa yahlifuna lahu. Apabila Nabi duduk saja, ramai orang munafik mai kat Nabi. Mai minta nak bagi alasan. Wa kanu bid'an samanina rajulan, lebih kurang 80 orang munafik pada masa tu. Mari berjumpa Nabi nak bagi alasan. Kenapa? Sebab apa dia tak pergi dalam peperangan Tabuk? Dia tak pergi lagi, dia Ka'ab duduk belakang. Faqabila minhum alaniyahum. Maka Nabi terima alasan mereka. 80 orang datang tadi, Nabi semua terima alasan. Tak ada alasan keluarga, alasan kebun, macam-macam alasan. Alasan sakit, alasan tua. Padahal tak tua mana pun, padahal sihat. Dia sihat tapi duk minta tepi jalan. Nabi terima alasan tu. Semua Nabi terima. Alasan kenapa tak pergi perangan Tabuk. Wa bay'ahum, dan mereka telah membai'ahkan Nabi. Wajib ikrar kepada Nabi. Wa astaghfara lahum, dan mereka meminta supaya Nabi istighfar kepada mereka, minta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Wa waqala saraihim ila ta'ala hatta jitu. Maka apabila selesai semua, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab kata, aku pun pergilah jumpa Nabi. Nak bagi alasan apa ni? Falamma sallamtu tabassala mughdab. Apabila aku bagi salam kepada Nabi, Nabi juga apabila aku bagi salam, tabassama, maka Nabi senyum. Tapi senyum dalam keadaan marah. Dia perasan Nabi senyum dalam keadaan marah. Nabi tak jawab salam. Dia bagi salam, dia cerita fasallam tu, aku bagi salam. Tabassama, Nabi senyum. Tapi aku tahu Nabi senyum dalam keadaan marah. Macam mana? Nabi senyum keadaan marah. Marah sungguh. Summa qala ta'al, maka Nabi kata, mai sini. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun datang kepada Nabi dan aku duduk dekat dengan dia. Ka'ab kata. Maka dia kata, dia tak marah. Nabi memang tak marah. Faqala li ma khallafaka. Apa yang menyebabkan kamu telah ke belakang atau kamu tidak masuk dalam peperangan? Dia pun cerita. Alam takun qad ibta'ta zahruka. Apakah yang menyebabkan kamu terkemudian ataupun kamu telah tak ikut dalam peperangan Tabuk, sedangkan kamu telah beli 2 unta yang sihat-sihat sebagai persiapan untuk beri dalam peperangan. Sebelum cerita ni dia ada cerita sebelum ni, yang mana dia buat persiapan dah Ka'ab bin Malik. Dia hinggakan dia beli 2 unta, dua kenderaan. 2 kenderaan tersebut unta, 2 kenderaan yang kuat untuk dia dalam peperangan Tabuk. Memang dia nak pi dah dalam peperangan Tabuk, dia siap beli 2 kenderaan yang kuat. Tapi dia tak pi. Itu Nabi muskil. Kenapa dia tak pi? Qultu ya Rasulullah, inni wallah law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'ukhriju min safatihi bi uzrin.
Wahai Rasulullah, sekiranya kalaulah aku tidak duduk bersama engkau, nescaya lebih kurang mana lebih secaya aku akan bagi semua. Kalaulah aku tidak duduk bersama engkau hari ini, maksudnya nescaya aku akan bagi alasan yang bukan-bukan. Oleh kerana aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bercakap benar. Lebih kurang hadis tu panjang. Lagi kita akan sambunglah. Maksudnya tuan-tuan, dia dah berjumpa dengan Nabi. Nabi tak marah kat dia. Dia cerita alasan kenapa dia cerita alasan kerana Nabi kenapa dia tak pergi. Nabi pula tanya dia. Dia telah beli dah. Kita ni buat persiapan siap nak masuk peperangan, tapi kenapa tak pergi? Itu Nabi tanya. Kalau kita tengok uslub Nabi berdialog dengan sahabat Nabi memang cukup cantik tuan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak nak sambung pun panjang, nak baca pun panjang lagi. Kita sambunglah pada minggu hadapan kerana sehari kita ada satu majlis lagi, majlis mesyuarat agung. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tuan dengan sahabat Nabi, ada cerita lagi banyak lagi. Yang mana ujian yang kedua datang, dia kena pisah dengan isteri dia. Lepas tu orang Yahudi mai kat dia bagi offer kerajaan. Dah Rasulullah buang dia, lebih kurang buang dia. Maka orang lain mai ambil kesempatan, kalau Rasulullah buang, hang kerja dengan aku. Dia cerita cerita di belakang dia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sirah seorang sahabat Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama telah disebut dalam Al-Quran. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan sahabat Nabi dia memang cukup memang cukup ajaib lah. Yang mana kita boleh ikut. Kalau kita tak boleh ikut sahabat ni, kita ikut sahabat ni. Dalam Fadil Amal semalam subuh tadi kan, seorang sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang kaya, yang hidup dalam mewah, mak dia bagi harta banyak. Lah dia mati macam mana tu kan? Kain kapang pun tak cukup. Itu Mus'ab bin Umair. Kita tanya anak kita, Mus'ab bin Umair kenal ya? Tak kenal ya. Seorang pejuang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Mus'ab ni apabila dia masuk Islam, dia berjumpa kat mak dia. Lepas tu dia tengok keadaan mak dia tak makan, boikot lah. Kononnya boikot, tak nak makan. Selagi Mus'ab bin Umair tidak masuk balik agama yang asal, dia tak nak makan. Dia nak boikot lah. Dia tak nak makan, tak nak apa. Lepas tu Mus'ab bin Umair kata, wahai ibuku, kalaulah ibu mempunyai 10 nyawa sekalipun, keluar satu persatu, lepas keluar masuk balik, keluar masuk balik, nescaya aku tidak akan tukar agama. Niscaya aku tidak akan tukar agama Islam. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Mus'ab bin Umair yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hari ni kalau kita nak berjaya kita dalam kehidupan kita, antara orang yang telah disebut dalam Al-Quran, Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa ni kita punya KPI lah. Kita nak sampai target, kita jangan ikut orang-orang bawah, tak boleh. Kita kata sahabat Nabi dah ada, mereka ni dijaminkan syurga. Bukannya ulama ni, kita sahabat Nabi tu. Hadis-hadis Nabi dah ada dalam Bukhari, Muslim. Kita ikut. Kita jangan bertekak mana yang baik, mana yang terbaik. Kita rujuk pada asal. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasuluh. Jika kamu bersekenter ataupun bersisifahan antara sesuatu, maka faruddu